Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Salam Ramadan dari Akak. Bertemu lagi kita dalam slot meremang. Hari ni, Akak nak ceritakan satu kisah yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang dikenali sebagai Adam. Perkongsian ni bukan dialami oleh Adam tau korang. Ia dialami oleh sepupu Adam. Apa yang berlaku kepada sepupu Adam? Kalau korang nak tahu, korang kena stay dengar Kak cerita sampai habis. Jom layan cerita Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dikongsikan oleh sepupu Adam kepada Adam. Sepupu Adam ni dikenali sebagai Rafizal. Rafizal masa tu berusia 21 tahun dan Rafizal masa tu dia mengalami peristiwa ni bersama dengan kawan baik dia yang bernama Fendi. Masa tu Fendi berusia 22 tahun. Akak maklumkan kat sini, kejadian ni berlaku pada tahun 2013. Di mana pada masa tu kan, Rafizal ni telah dipelawa oleh Fendi untuk balik ke kampung Fendi yang berada di Perlis. Masa tu mereka berada di Perak. Jadi Rafizal ni dia rasa teruja. Maklumlah, dia ni Rafizal ni memang jarang sangat dapat berada di kampung tau. Dapat balik ke kampung, berada di kampung. Jadi dia rasakan macam akan ada satu pengalaman yang sangat indah dalam hidup dia. Jadi dia tak sabar tau nak berada di kampung tersebut untuk menghayati keindahan kampung tu. Jadi dia pun bagi tahu dengan Fendi ni yang dia akan ikut. Kau jangan lupa, aku memang nak ikut kau. Macam tu. Jadi Fendi kata on. Alhamdulillah ada geng aku nak drive balik kan. Jadi Fendi dengan Rafizal pun buatlah perjalanan balik daripada Perak menuju ke Perlis. Bila nak sampai ke Perlis, nak masuk ke negeri Perlis tu, entah kenapa perasaan excited Rafizal ni bertukar resah tau. Dia merasa tak selesa dan dia mula rasa macam jantung dia tu macam dubdak-dubdak macam tu. Orang kata tak sedap rasa lah, senang cakap kan. Tapi kan dia tak nak layan perasaan dia, Rafizal ni. Dia tak nak layan perasaan dia, sementara tu dia tak nak kecilkan hati kawan dia ni. Dia menunjukkan respon yang dia masih okey tau. Jadi perjalanan tetap diteruskan. Bila perjalanan diteruskan sampai dekat destinasi di mana rumah Fendi itulah kan. Jadi Rafizal pun terkejut sebenarnya. Tapi takkanlah nak cakap dekat member ni asal aku imagine lain, tapi bila sampai lain kan. Sebab masa perjalanan dia selepas dia resah tu, dia cuba positifkan diri dia. Dia tengok sekeliling memang cantik. Pemandangan cantik. Ketenangan dekat situ. Ketenangan. Mana keadaan kat situ nampak tenang. Sampailah dia sampai kat rumah tu, dia terkejut bila dia tengok rumah nenek Fendi ni berada jauh dari kejiranan. Tak ada jiran pun yang berdekatan dengan rumah nenek Fendi ni. Lepas tu, rumah nenek Fendi ni agak usang dari pandangan mata Rafizal ni. Maklumlah rumah papan kan, jadi nampak tak tegap lah, macam rumah batu. Lepas tu Rafizal ni dia punya perasaan dia yang teruja tadi, yang dia cuba positifkan, yang teruja tadi kembali
bertukar resah tau. Resah sebab dia nak fikirkan macam mana keadaan dia nanti bila berada di satu tempat yang terasing. Terasing ni maksudnya jauh daripada rumah-rumah orang, jauh daripada jiran. Rumah pula yang macam rumah papan macam tu kan. Jadi sementara nak sampai ke malam tu, Rafizal ni berfikir-fikirlah. Tapi dia tak adalah menunjukkan diri dia tu macam tak seronok, tak happy pergi rumah kawan dia kan. Jaga hati kawan lah tu. Lepas tu keadaan pun berangsur kepada malam. Jadi masa nak masuk ke malam tu, Rafizal ni dia rasa lebih resah tau. Sebab apa tau? Lampu jalan bukan tak ada, agak jauh sikit lah daripada rumah. Tapi lampu jalan tu tak berfungsi pun, tak nyala pun. Jadi keadaan sekeliling menjadi gelap dengan sangat cepat. Maklumlah, bila kita tinggal di kawasan pekan atau bandar, pukul 12 pun macam pukul 7 kat kampung tau. Tapi dekat kampung ni, terutamanya dekat rumah nenek Fendi ni, pukul 7 pun dah rasa macam pukul 12 dah. Dah gelap semua, dah terlindung daripada pokok-pokok. Sebab rumah nenek Fendi ni berada betul-betul di kawasan kelapa sawit, di hadapan ladang kelapa sawit. Jadi keadaan tu menambahkan seram tau pada diri Rafizal ni. Untuk Fendi mungkinlah benda tu biasa kampung dia kan. Jadi tak adalah benda tu macam menjadi sesuatu yang orang kata seram untuk dia. Jadi dia okey, biasa je. Bila dah sampai malam tu korang, bila keadaan dah sunyi, bila keadaan dah sepi, korang bayangkanlah korang berada di satu tempat asing. Keadaan sunyi sepi pada masa tu hanya ditemani bunyi yang pelik-pelik. Bunyi yang tak biasa Rafizal ni dengar. Bunyi yang pada Rafizal, ia mula menyebabkan Rafizal rasa macam seram sejuk tau. Maklumlah kawasan kampung kan, macam-macam benda lah. Cengkerik boleh bunyi, burung hantu boleh bunyi. Bila dah selesai makan malam, dah selesai borak-borak, berkenalan semua kan dengan Rafizal ni, ahli keluarga Fendi ni, berkenal-kenal dengan Rafizal ni. Jadi Fendi ni dia rasa letih sebab dia yang drive. Jadi dia minta lah dengan ahli keluarga dia nak masuk tidur. Jadi dia ajaklah Rafizal ni untuk tidur. Masa tu Rafizal cakap lah, awal lagi, cepat benar nak tidur kan. Fendi pun cakap, aku penat lah, jomlah tidur kata. Lagipun dekat kawasan kampung ni, kau nak tunggu sampai pukul berapa tidur? Kawasan kampung, orang kampung tidur awal. Jadi Rafizal pun akur. Dia pun ikutlah Fendi masuk bilik untuk tidur. Tapi kan Fendi dia perasan tau pada wajah Rafizal ni daripada dalam kereta. Rafizal je yang tak perasan. Fendi nampak Rafizal ni macam cuak macam tu, macam muka takut lah macam tu kan, muka was-was macam tu. Lepas tu Fendi sajalah nak menyakat kawan dia ni. Dia cakap lah, engkau kalau tidur kat rumah ni kan, kalau kau dengar bunyi pelik-pelik, kalau kau nampak benda pelik-pelik macam tu kan, kau jangan takut macam tu. Kau jangan takut, jadinya engkau pandai-pandai lah engkau kontrol diri kau kan, ketakutan kau macam tu sekali. Jadi Rafizal ni pun bila dipesan macam ni, lagilah cuak kawan tu, lagilah berfikir yang bukan-bukan pada rumah tu kan. Masa tu lah Fendi tambah lagi, dia gasak lagi pada kawan dia. Dia cakap apa tau, kalau kau nak tahu, dekat kampung ni ada satu nenek ni tau. Nenek ni dia membela. Dia bela benda yang macam membela kau, macam tak tahu, membela jin, aku pun tak tahulah kan. Lagipun nenek ni memang malam-malam memang benda-benda dia memang suka meronda tau. Macam tu. Lagi satu aku nak cakap dekat kau, nenek aku ni memang selalu sangatlah diganggu dengan benda-benda kat kampung ni. Boleh dikatakan nenek aku ni dah biasa. Jadi
kalau kau nampak, kau buat tak reti je lah. Macam tu. Konon-konon dia tu beranikan diri lah kan. Jadi Rafizal ni macam nak percaya tak nak percaya macam saja lah. Kau nak sakat aku kan. Sajalah kan. Kau memang saja nak kenakan aku. Mentang-mentang lah kau dah biasa tempat ni. Mentang-mentang lah kau ni memang boleh katakan nak jati kat sini kan. Kau memang nak tengok aku susah hati kan. Apa semua kan. Jadi Fendi ni macam senyum-senyum sini. Saya cakap, jom lah tidur. Aku penat lah. Kau tak apalah duduk dalam kereta. Berkhayal je aku tengok. Teruja sangat tengok kiri kanan semua. Aku nak tidur. Jadi dalam doa aku nak tidur, akhirnya Fendi pun terlena bersama dengan Rafizal. Tapi dalam pukul 2 pagi, Rafizal dia rasa nak buang air kecil. Nak ke tak nak, dia kena juga ke tandas. Akak bagi gambaran tandas dalam rumah tu. Nasib baik korang, tandas dalam rumah. Kalau tandas luar rumah, lagilah seram Rafizal ni. Tandas pula berada betul-betul berhadapan dengan bilik tidur mereka ni. Jadi senanglah kerja Rafizal ni. Tak adalah susah hati dia nak melangkah keluar rumah. Jadi Rafizal ni, dia tengok Fendi sedang lena tidur. Memang betul-betul lena tidur sampai berdengkur tau. Tak sampai hati pula aku rasa. Tengok kawan baik aku ni terlena macam ni. Tak ada apalah dalam rumah ni. Aku gerak sendiri, pergi tandas sendiri. Dia memberanikan diri dia untuk ke tandas keseorangan. Alah, anak jantan, takkanlah takut kot. Jadi, dia pun bangkitkan diri dia, pergilah ke tandas untuk melepaskan hajat dia nak buang air kecil. Dah selesai dia buang air kecil, dia keluar daripada tandas. Masa tu korang, dia terkejut yang tiba-tiba masa pergi tandas tak ada apa lain clear. Tapi bila keluar daripada tandas tu lain tak clear korang. Patul depan mata dia, betul-betul menghadap ke bilik tidur dia. Kan tandas dekat je dengan bilik tidur dia. Jadi masa tu dia nampak seorang perempuan tua dalam keadaan tak terurus berada dekat situ. Lepas tu dia nampak pula perempuan tua tu tengah memegang rambut dia yang menggerebang, yang nampak macam memang tak terurus lah. Macam mana nak cakap kan? Macam pernah tengok tak? Macam orang yang tak siuman, yang mengamuk-ngamuk macam tu, yang menarik-narik rambut dia, menarik-narik macam tu, mengamuk-ngamuk macam tu kan. Masa tu Rafizal ingat perempuan tua tu ada bagi tahu tentang kematian. Macam tu, tentang mati, tentang kematian, lebih kurang macam tu lah dia cakap. Lepas tu Rafizal ada dengar perempuan tua tu duk sebut pasal harta pusaka, pulangkan balik harta dia, tanah dia, macam tu lah lebih kurang. Dia pun tak ada orang kita nak faham kan, sebab kejadian ni mengenai keluarga ni. Jadi Rafizal ni dia dah tak fikir panjang, dia pun terus berlari ke arah pintu bilik, terus terpa ke katil, terus kejutkan Fendi kawan baik dia ni. Masa tu Fendi memang nyenyak lah tidur. Dah kata tadi berdengkur kan. Memang susah lah nak kejutkan. Cuba dikejutkan Fendi berkali-kali. Cuba lagi dikejutkan Fendi berkali-kali. Fendi menggeliat. Tapi makhluk tu tak ada pula nak terkam ke dia ke apa ke. Makhluk tu berada di luar bilik memerhatikan dia. Sambil-sambil dia kejut tu, sambil-sambil dia pandang makhluk tu makin memandang ke arah dia. Lagi seram lah dia. Dia kejutkan juga Fendi. Fendi kau bangun lah Fendi kau bangun lah. Oh ni apa hal lah? Awal pagi ni agak-agak lah nak kejut aku penat lah. Fendi dalam keadaan jawab macam tu. Dia letih sangat. Lepas tu Rafizal kejut lagi. Lepas tu Rafizal dah susah sangat nak kejut dia kan. Ambil je kepala dia senang, pegang kepala dia, menghadapkan je ke arah benda tu. Macam tu. Dah geram sangat kan. Kau tengok apa ada depan tu. Macam tu. Jadi Fendi ni pun mamai-mamai buka mata pun mamai-mamai korang. Boleh bayangkan tak? Buka mata, apa kau nak tunjuk apa kat aku? Macam tu kan. Lepas tu dia tepuk-tepukkan Fendi tu, ditunjuk. Kau buka mata kau tengok apa yang ada kat depan kau tu. Dalam keadaan waktu tu Fendi pun buka mata. Alangkah terkejutnya Fendi. Tadi kan sebelum tidur sonok sangat dia menyakat Rafizal ni. Tapi kali ni apa respon yang Fendi bagi? Menggigil Fendi bila dia nampak perempuan tua tu bukan duduk. Maknanya perempuan tua tu berdiri betul-betul depan pintu bilik dia. Tak masuk bilik lagi.
Masa tu lah Fendi pun cakap, apa benda tu? Dia pula tanya pada Rafizal apa benda tu. Sedangkan dia tu memang cucu kat rumah tu. Rafizal pun jawab lah, aku yang patut tanya kau. Pasal apa kau tanya aku? Apa benda tu? Aku tak tahulah. Dalam keadaan berbisik, tak ada nak cakap kuat dengan benda Allah tu dekat depan kan. Lepas tu Fendi pun dalam keadaan menggigil kat tangan dia. Dia pun minta lah pada Rafizal ni, kau bacalah apa yang patut. Kau baca apa yang patut. Aku ingat Allah je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu kan. Lepas tu benda tu menghilang tau. Dia menghilang sekejap. Masa budak-budak ni dia sebut nama Allah apa semua, baca bismillah apa semua kan, menghilang sekejap. Belum pun hilang rasa takut dia. Maksudnya belum reda lagi perasaan takut budak dua orang ni, yang mana Fendi dengan Rafizal ni. Dia ada mendengar satu bunyi loceng kaki yang seolah-olah sedang dipakai oleh seseorang yang sedang berjalan tau. Bunyi tu disulami dengan bunyi cakaran pada dinding, mencakar-cakar pada dinding. Mula-mula bunyi tu agak perlahan, agak jauh daripada mereka ni. Tapi lama kelamaan bunyi tu makin mendekat dan cakaran tu makin, orang kata, makin kerap. Sampailah masa tu Rafizal dengan Fendi ni saling berpelukan antara satu sama lain. Dia tengok tau. Dia tengok masa tu makhluk perempuan tua tu dah berdiri betul-betul sekali lagi depan pintu dia. Kali ni makhluk perempuan tua tu memandang ke arah dia dalam keadaan marah, dalam keadaan tak puas hati, cuba untuk menuju ke arah mereka. Bila dah jadi macam tu, apa yang boleh dikeluarkan oleh mereka adalah jeritan. Fendi dan Rafizal sama-sama menjerit minta tolong. Masa tu kebetulan dalam rumah tu ada bapa saudara Fendi tinggal bersama dengan nenek Fendi. Jadi bapa saudara dia pun apa lagi, terkejut lah apa yang berlaku kepada budak-budak ni. Terus bergegas ke bilik. Sementara keadaan dalam keadaan cemas tu, sementara keadaan yang cemas tu, tiba-tiba korang, Fendi rasa macam leher dia tu, tengkuk dia tu rasa macam nak gatal, garu-garu. Macam mana nak cakap rasa yang tak selesa, rasa macam digaru-garu tau. Lepas tu dia batuk. Bila dia batuk tak henti sehingga dia muntah. Masa dia muntah tu, dia mengeluarkan muntah yang bersama dengan darah. Bayangkanlah, muntah dengan darah. Lepas tu keadaan menjadi lagi cemas. Cepat-cepatlah pakcik bapa saudara Fendi ni pergi ke rumah ustaz untuk mendapatkan ustaz. Masa tu bantuan ustaz je yang boleh membantu mereka ni kau. Sebenarnya mereka ni dah sedang mengalami sesuatu yang Rafizal tak tahu. Jadi bapa saudara Fendi ni pun pergi dapatkan ustaz. Sementara ustaz tu nak sampai dekat rumah, masa tu lah Fendi dia tak sedarkan diri. Sebenarnya masa tu dia macam mengacau-acau, macam bercakap benda yang bukan-bukan, macam orang kata, macam nak cakap bukan histeria. Kalau histeria ni melampau sangat kan, tapi dia macam mengacau-acau macam tu, macam tak faham lah. Rafizal tak faham lah keadaan dia macam tu kan. Cepat-cepatlah pergi pak saudara dia. Masa tu lah Rafizal ni dia diuji sendirian tau. Dia nampak perempuan tua tu bertenggek betul-betul dekat tiang yang berada depan pintu bilik. Macam tu, dekat tandas tu ada satu tiang. Dekat tiang tu lah perempuan tua tu bertenggek dekat situ, memandang ke arah dia, memandang dalam keadaan marah, tak puas hati. Cepatlah dia cakap kan, cepatlah Fendi, kau bangunlah Fendi, kau jangan buat macam ni kat aku Fendi, kau bangunlah Fendi, aku dah lain macam ni, bangunlah, kau ni kenapa bernepuk-nepuk muka Fendi. Fendi masa tu dekat dalam lembik, tak lembik, mamai, tak mamai apa semua, senang cakap memang dah tak sedar lah kan. Bila ustaz sampai, masa tu Rafizal pelik tau. Bila ustaz sampai, belum pun ustaz tu baca apa-apa, tak cakap apa-apa pun lagi, mulut pun tak buka lagi. Cuma ustaz tu bagi salam lah, Assalamualaikum. Orang kata lembaga perempuan tua tu menghilang. Bukanlah dia menghilang, dia berlari ke, dia terbang ke, dia hilang macam tu aja. Terkejutlah Rafizal ni. Bila perempuan tua tu hilang,
Ustaz tu pun terekam lah ke arah Fendi. Pergi dapatkan Fendi, astagfirullahalazim. Lepas tu ustaz tu pun bacalah ayat-ayat ruqyah kepada Fendi, buat air ruqyah kepada Fendi, bagi minum apa semua. Ustaz tu bantu redakan keadaan, bantu untuk sembuhkan Fendi. Tapi kan, bila dah melibatkan batuk berdarah ni, orang kata muntah berdarah ni, benda ni serius kan? Jadi nasihat daripada ustaz lah, Fendi ni kena terus orang kata berubat dengan cara perubatan Islam selepas tu tau. Jadi Rafizal ni dia macam blur. Dia kan baru masuk, baru mengenali keluarga tu. Dia tak tahu apa-apa mengenai keluarga tu. Sedangkan masa bercakap dengan ustaz tu, dia nampak tau Fendi, nenek Fendi dengan bapa saudara Fendi ni memang dah bersembang sesuatu pada ketika tu. Rupanya kan kejadian ni bukan sekali tau berlaku. Banyak kali dah rupanya. Rupanya ustaz ni dah berulang-ulang kali datang ke rumah ni untuk membantu keadaan ni. Sebab itulah mungkin kot benda tadi tu, mana makhluk tadi tu, bila ustaz datang dia dah tahu dah memang ustaz dia memang dah lari dah memang melarikan diri dah. Macam tu maksudnya menghilangkan diri macam tu. Tak selesai kan benda ni kan. Kenapa ya jadi macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Bila keadaan dah semakin pulih, keadaan dah semakin tenang, barulah Rafizal ni diterangkan sebenarnya apa yang berlaku. Okey, akak bagi tahu, kongsikan apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya macam ni, nenek Fendi. Sebenarnya macam ni, nenek Fendi ni dia ada adik-beradik tau. Jadi nenek saudara lah kepada Fendi. Nenek saudara Fendi ni dia ada mengamalkan ilmu hitam. Macam mana nak kata ilmu hitam? Dia ada mengamalkan perkara khurafat, perkara syirik. Dia memuja sesuatu, membela. Macam itulah akak boleh kategorikan macam itulah. Jadi yang datang dekat rumah tu mengganggu tu sebenarnya belaan daripada nenek saudara Fendi ni tau. Kenapa dia mengganggu keluarga ni berulang-ulang kali? Sebab akak cakap kan benda ni tak habis tau. Benda ni sentiasa berulang. Sebab nenek saudara Fendi ni tak puas hati dengan nenek Fendi ni. Nenek Fendi ni dia mewarisi harta pusaka daripada keluarga dia lah. Harta pusaka tu nenek saudara Fendi ni menuntut tanah tu, harta pusaka tu untuk diberikan pada dia. Sedangkan dia telah diwasiatkan dan diwariskan mengikut hak masing-masing. Tapi itulah kita kan, kalau dah tak puas hati, bergelumang dengan benda macam tu, dia tak akan tenang tau. Sebenarnya bila keadaan macam ni, yang tak tenang bukan sebelah pihak je, dua belah pihak sama-sama tak tenang. Selagi kita berdampingan dengan iblis syaitan ni, itulah buat perjanjian macam tu, apa akan jadi? Tapi Fendi tak ada kongsikan apa yang berlaku seterusnya kepada nenek saudara Fendi tu. Sebab masa kejadian pada tahun 2013, masa kejadian pada tahun tersebut, nenek saudara Fendi ni masih lagi hidup masa tu. Masa tu nenek saudara Fendi masih lagi mengamalkan perkara syirik khurafat ni. Walaupun dah dicegah, dinasihati oleh sekeliling, tapi dia tetap juga berdegil masa tu untuk teruskan. Sampailah orang kampung dah pulaukan dia. Sebenarnya dah tak layan dia, dah tak, orang kata, tak mendekatkan diri pada dia lah kan. Sebab perkara macam ni bukan perkara kecil sebenarnya. Mengamalkan perkara macam ni bukan perkara biasa. Jadi kita sebagai umat Islam yang berdekatan memang wajib menasihati. Bila tak makan nasihat, apa yang mereka buat, mereka tak adalah nak mendekati kan. Okey, jadi habis cerita pasal nenek saudara Fendi ni. Bila Fendi dah terangkan perkara ni kepada Rafizal, barulah Rafizal faham. Rafizal pun tanyalah kepada Fendi, tak ada ke nenek kau ni cuba juga untuk bantu selesaikan masalah ni? Tak ada ke cara macam mana nak orang kata buat pendinding, macam mana nak atasi benda macam ni? Sebab itulah Fendi cakap pada Rafizal, nenek dia dah biasa dengan perkara-perkara macam ni. Sebab nenek dia bukan alami dalam tempoh yang terdekat tu, dah alami sebelum tu lagi. Jadi apa yang nenek Fendi boleh buat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih-lebih lagi sebagai pendinding. Jadi
keadaan macam tu boleh diatasi dengan cara Nenek Fendi ni, orang kata apa, kuatkan diri untuk terima keadaan tu tau. Sebab selagi dia tak tinggalkan perkara tu, belaan dia akan terus mengganggu. Tambahan pula dendam dia, kemarahan dia yang tak habis masa tu. Jadi Fendi cakap macam ni lah, apa yang Rafizal lalui, dia lalui ni, kita jadikanlah tauladan supaya kita ni tak mendekatkan diri kita kepada perkara syirik khurafat macam ni. Janganlah kerana hasad dengki kita sampai sanggup buat macam ni. Ada pengajaran pada kisah kali ni. Okey, masa tu kan, masa kejadian tu, Fendi pun minta maaf juga kepada Rafizal. Dia tak sangka yang Rafizal ni akan lalui saat macam ni. Sebab Rafizal sangkakan bila balik ke kampung itu perkara yang menyeronokkan, dia teruja. Tapi bila dah berlaku macam ni, keadaan jadi menakutkan untuk mereka. Bila difikirkan balik, ia satu pengalaman yang sukar untuk dimiliki. Kalau dia tak balik kat kampung tu, dia takkan lalui perkara tu. Kalau dia tak balik ke kampung tu, dia takkan nampak benda tu. Jadi setakat ni saja perkongsian daripada akak untuk korang semua dengar. Akak harap korang suka untuk dengar cerita ni. Terima kasih sekali lagi untuk adik Adam kerana kongsi kisah ni. Bye, Assalamualaikum korang.